Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, Farid Nisfa, Waalaikumsalam, Rohana Maila, Abu Auni, Muhammad Adib, Rokayah Samad, Fatin Amin, Nurida Idrus dan semua yang hadir. Terima kasih kepada tuan yang hadir, dan insya-Allah dalam minggu ni kami akan hantarkan hadiah kepada penonton-penonton bertuah yang tak pernah abaikan kuliah yang kita adakan. Nama mereka telah direkodkan, tuan-tuan ya. Yang tak dapat jangan putus asa, insya-Allah kita akan adakan kuis, kita adakan program hadiah lagi selepas ni. Malam ni tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan kepada satu pengkisahan yang dibawakan oleh Allah SWT dalam Quran ini berkaitan dengan kisah para sahabat, iaitu ada kalangan mereka ketika berlaku perselisihan dalam isu tanaman, iaitu mereka menanam pokok kurma dan memerlukan air. Pokok kurma ni macam kelapa sawit lah tuan-tuan, maka diperlukan air. Maka pergeseran yang berlaku itu disifatkan Allah seperti sebatang pokok. Macam mana pokok sebenarnya? Pokok tu bercabang-cabang kan? Saya bagi clue sikit tuan-tuan ni. Malam ni saya akan bawakan kisah tersebut. Juga pada malam ni saya akan bawakan perkataan baligha yang dimaksudkan oleh Allah itu, betapa ketika para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in hidup, ada kalangan mereka yang tersilap ni sifat manusia tuan-tuan. Bagaimana cara kita nak keluar daripada kesilapan? Bagaimana cara Rasulullah mendidik mereka? Ada kalangan para sahabat yang kencing dalam masjid. Sebelum itu dia doa khusus untuk dirinya dan Nabi saja, dan dia minta supaya rahmat Allah tu tak sampai kepada orang-orang lain di kalangan para sahabat. Allah peliknya doa orang ni. Nanti saya akan cerita pada tuan-tuan Jadi mengharapkan tuan-tuan supaya berada pada awal hingga akhir, jangan tinggalkan majlis ilmu ini. Ya, juga saya akan bawa kepada tuan-tuan malam ni banyak kisah ni tuan-tuan. Kisah tentang Nabi Isa dan juga Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam, yang berkaitan dengan perintah Allah. Ada perkara yang hanya wajar disampaikan oleh Yahya alaihissalam saja, bukannya Nabi Isa alaihissalam. Mengapa? Nanti kita akan tinjau sama ya, bagaimana dalam hadis menyatakan demikian oleh Rasulullah SAW yang tidak berkata melainkan kebenaran. Baik ya. Jadi malam ni bagi tuan-tuan memiliki tafsir Munir, jangan lupa buka pada jilid yang ketiga, muka surat 144. Ayat yang kita akan bentangkan pada malam ni ayat 63 hingga 66 insya-Allah. Ayat 63 hingga 65 insya-Allah. Sila buka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Ayat ke-63. Sekarang ayat 64. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Ya, malam ni ada beberapa kisah yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan. Kisah tentang Nabi membetulkan kesiapan para sahabat, termasuk seorang Arab Badui yang kencing dalam masjid. Mengapa Nabi tidak menghalangnya untuk kencing daripada awal? Dan sebelum tu dia ada doa khusus untuk dia dan Nabi, dan tidak mahu orang lain mendapat kebaikan, sehingga sahabat-sahabat yang mendengar suaranya yang kuat meminta dalam masjid itu, doanya semua termangu-mangu, kebingungan, menanti daripada Rasulullah penyelesaian. Apa Rasul nak jawab pada harap ni tadi tuan-tuan ya. Dan kemudian apa lagi yang saya nak bawakan pada malam ni, kisah tentang sahabat Nabi yang bersisir dalam isu penanaman kurma, iaitu pokok kurma yang disalurkan dengan air itu. Ada orang yang tak dapat air mendakwa bahawa dia telah mengekang, menahan air itu masuk ke kebunnya. Bagaimanakah penyelesaian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Jadi malam ni saya akan bawakan kisah ni tuan-tuan Terima kasih Datuk Farid pun hadir dalam program kita pada malam ni, alhamdulillah. Sebelum terlupa tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan, andai tuan-tuan dalam suasana ujian yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, ujian senang dan susah, nak ajak tuan-tuan untuk menggunakan satu perkara, satu produk yang berasaskan kepada hadis Nabi, namanya Habatus Sauda Birkah, yang telah pun dirumus dalam bentuk kapsul seperti ini, mudah untuk tuan-tuan makan Nampak dalam bentuk biji seperti ini, minyak dicampur dengan minyak zaitun yang pernah saya bentangkan bahawa Nabi menggunakannya bersama para sahabat.
berkenaan dengan minyak zaitun yang terdapat dalam minyak ni bersama dengan habatus sauda. Minyak habatus sauda dia disebut Nabi SAW sebagai habatul barakah, habatus syifa, rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Saya gunakan tuan-tuan ni, tuan-tuan lihat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan nak kunyah boleh, nak telan terus boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan gunakan pada waktu sekarang, mudah-mudahan Allah memberi keredaan dan penawar kepada semua penyakit seperti yang dikatakan Nabi SAW, kecualilah mati. Kalau kita ada sakit resdung, kalau kita mungkin ada mengalami sakit bawah pinggang, darah tinggi, kolesterol tinggi, maka ini adalah cadangan yang terbaik, kerana saya mendengar testimoni daripada para doktor pun menggunakannya boleh mengurangkan kolesterol jahat daripada tubuh kita. Mereka kata ada kolesterol jahat, kolesterol baik, ini sebagai ikhtiar, kerana kita meyakini apa yang disebutkan Nabi SAW sebagai kebenaran. Tuan-tuan dapatkan 3 yang ni kami bagi hadiah 1. Di samping tu kami hadiahkan buku bertajuk Satu-Satu Nama Nabi SAW yang dibentangkan oleh Syekh Ahmad dan Fadil, yang juga merupakan seorang pengarang bestseller buku bertajuk Kenali Rasul kita Muhammad SAW. Jadi jangan lepaskan kesempatan ni tuan-tuan, tinggal beberapa hari saja lagi sebelum kempen ini berakhir. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan apa yang diajar oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya untuk berdepan dengan mad'u. Mad'u ni berarti golongan umat Islam di kalangan mereka yang ada yang baru masuk Islam, hatinya keras, hatinya duduk di kawasan lembah, di kawasan padang pasir, yang berinteraksi dengan padang pasir, jadi mewarisi sifat keras dalam diri mereka. Kalau tuan-tuan nak tahu, dalam hadis ada mengatakan ju'ilat asyafaqa wa rahma fi ri'a'il ghanam wa ju'ilatil al-ghilza wa shidda fi ri'a'il ibil. Dalam satu hadis sahih, Nabi kita SAW pesan bahawa menjaga kambing menyebabkan seorang itu diberikan sifat rahmah, sifat kasih sayang. Manakala kalau seseorang itu menjaga unta menyebabkan sifatnya dia kasar, bengis. Itu sebab kebanyakan para Nabi telah ditarbiah Allah sedari kecil mereka untuk menjaga kambing. Ini merupakan kerja Nabi Ibrahim, kerja Nabi Ismail, kerja Nabi Idris, kerja Nabi yang ramai, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada kalangan orang-orang Arab ini yang baru mengenal Islam, mendengar tentang Islam, datang ke Masjid Nabi SAW. Lalu mereka ini belum ada kefahaman, ikut-ikut saja. Itu sebab turun ayat qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu asamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika semua orang mengatakan mereka telah masuk Islam, telah beriman, termasuklah orang Arab yang datang daripada halaman yang sifatnya kasar, tindak tanduknya kasar dan bengis, maka datang kepada Nabi SAW mengatakan, kami telah beriman wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan ayat, kamu belum beriman, kamu baru masuk Islam. Islam adalah chapter pertama, sebelum masuk chapter kedua beriman, kemudian baru naik chapter ketiga jadi orang bertakwa. Jadi level itu kamu belum pas lagi, maksud ayat Allah SWT di situ. Termasuklah kisah seorang Arab tuan-tuan yang datang dari pedalaman, datang di kawasan padang pasir yang luas itu. Dia sampai di Masjid Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih menceritakan bagaimana lelaki ini merasakan dia telah masuk Islam. Lalu dia pun berdoa dengan suara yang kuat, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Doanya kuat pula tu tuan-tuan, satu masjid dengan suara dia. Dia berkata apa dia? Wahai Tuhan, berilah rahmat kepada aku dan kepada Muhammad sahaja, jangan rahmati orang-orang lain selain dari kami. Sahabat-sahabat Nabi ada dalam masjid itu terkejut mendengar doanya tuan-tuan. Mereka pun menanti-nanti jawapan daripada Nabi SAW. Apa hal si Arab ini berdoa sedemikian? Maka Nabi SAW pun datang menegurnya dengan lembut. Nabi menegurnya, menepuk bahunya, bercakap dengan lemah lembut. Sabda Nabi SAW, adakah engkau ini laqad hajarta wasi'an? Engkau ini telah pun membataskan sesuatu yang bersifat luas, iaitu rahmat Allah SWT. Nabi menegurnya dengan baik, dengan suara yang lunak, dengan muka yang senyum, dengan tindak tanduk yang sangat profesional, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kemudian dia pun terdiam dengan dakwa kata Nabi SAW itu. Tiba-tiba bila semua orang dah keluar dari masjid, mereka pun disperse nak keluar dari masjid bersurai. Tiba-tiba dia melihat di satu sudut, dia dilihat di satu sudut dekat Masjid Nabawi itu, mengangkat seluarnya dan kencing dekat Masjid Nabi itu tuan-tuan. Walaupun belakangkan diri sendiri orang tak nampak lah auratnya, tapi dia kencing di situ. Maka semua sahabat menjadi panik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, da'u wa hariqu ala baulihi zanuban min ma
Nabi SAW telah berkata, biarkan dia, tinggalkan dia, jangan apa-apakan dia sehingga dia selesai kencing, nanti jiruslah di tempat kencing itu sebaldi air. Allahu Akbar, subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Dalam pengajaran yang datang daripada hadis ini, tuan-tuan, seperti disebut oleh para ulama, contohnya dalam Subul Salam menjelaskan mengapa Nabi SAW tidak ambil tindakan terhadap kelakuan orang Arab ni tadi, iaitu dia kencing dalam masjid, tuan-tuan. Ada banyak perkara. Nombor satu sekali, Nabi tidak mahu dia lari daripada Islam. Dia baru masuk Islam. Yang kedua, Nabi menunjukkan akhlak yang baik. Nabi nak memberi pengajaran kepada orang ramai bagaimana cara membersihkan permukaan tanah anda ia bernajis. Kalau Nabi kekang dia, tahan dia, halang dia, ataupun singkirkan dia, halau dia di masjid, tentulah tak ada peluang untuk orang belajar satu perkara yang penting, bagaimana membersihkan permukaan tanah bernajis. Yang ketiga, Nabi tidak mahu supaya terkena pada pakaiannya. Mungkin ketika dia dihalau keluar itu, diusir, mungkin air kencingnya kena pada pakaiannya pula ada kotor. Di sana pun bukan senang nak dapat air, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bukan zaman macam kita sekarang buka paip ada air. Nampak ada 3-4 pengajaran. Yang keempat, Nabi SAW nak tunjukkan bagaimana rahmanya kita. Andai orang sedang qada hajat, kita tak boleh sergah, tuan-tuan, mungkin akan memberi kerosakan, kata para ulama hadis terhadap perkara tersebut. Mungkin dengan sergahan Nabi itu boleh mengakibatkan terganggu sistem kencingnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kan orang-orang yang belajar senaman Kegel, untuk tahu apa-apa yang berkaitan tentang perkara ini, bagaimana Nabi kita SAW punya pendidikan, bagaimana Nabi nak menunjukkan kepada kita cara yang betul. Jadi ini antara tindakan Nabi SAW lakukan dengan penuh hikmah. Itu sebab perkataan yang banyak disebut dalam Quran, perkataan hakim, hikmah. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, hikmah ni datang daripada perkataan hakama. Hakama tu ni adalah satu kendali yang letak pada mulut kuda. Kalau kuda yang dipacu dalam perjalanan ni, tuan-tuan, diletak satu kekang pada mulutnya itu, supaya dengan cara itu tuannya dapat kontrol dia nak pergi ke kanan, nak pergi ke kiri, nak menambah kelajuan dan sebagainya. Maka hikmah adalah satu perkara yang bertautan dengan akal. Ia berkaitan dengan apa yang Allah berikan, cara pemikiran kita sebenarnya. Itu sebab dalam Islam diharamkan orang minum arak, diharamkan orang untuk isap dadah kerana ia merosakkan akal fikiran. Jadi inilah di antara pendidikan Nabi kita SAW dalam isu merawat perkara-perkara yang berlaku pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dalam hadis yang sahih yang lain menunjukkan dari kalangan para sahabat ni yang bersemayang, kepalanya didongakkan langit, Allahu Akbar, kepalanya didongak langit seperti itu. Ada orang kata kalau kita sembahyang kena sujud, kena lihat ke tempat sujud, itulah yang sunatnya. Mata jangan merayau-rayau, kalau merayau itu boleh mengakibatkan hilang khusyuk. Ada orang kata kalau kita sembahyang depan Kaabah kena pandang Kaabah, sembahyang dalam Masjid Haram kena pandang Kaabah. Betul ke, tuan-tuan? Nak bagi homework sikit lah, tuan-tuan boleh cari tak jawapannya. Ada orang kata kena sembahyang ke depan Kaabah, dibenarkan untuk melihat Kaabah, tak payah lihat tempat sujud. Apakah alasan, hujah, dalil yang mengatakan demikian, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Dalam Islam kita beramal berpandukan kepada dalil, bukan mendengar orang itu kata, orang ni kata, hearsay tak boleh, tuan-tuan, hati dan dikasih sekalian. Jadi pendeknya, kalau kita perhatikan perkataan yang Allah gunakan di sini, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, katakan kepada manusia itu, baik munafikun, baik fasikun, baik orang yang baru masuk Islam macam orang Arab Badui yang kencing dalam masjid tadi. Perkataan baligh yang digunakan oleh Allah ni, kalau kita sebut perkataan aqil baligh, apa makna aqil baligh? Maknanya orang itu berakal dan telah pun sempurna. Kalau budak lelaki yang telah kita pelajari dalam ayat-ayat yang lalu berkaitan dengan sampai umur baligh ni, budak lelaki suaranya jadi garau. Kemudian dalam hukum fiqah mengatakan di bahagian ari-arinya ada bulu, contohnya, tuan-tuan. Kemudian dia bermimpi basah kalau budak lelaki. Kalau budak perempuan datang haid, ini adalah tanda seseorang itu telah baligh, maknanya cukup umur. Maka demikian juga kalau Allah gunakan perkataan waqul dalam ayat ini, waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha, katakan satu perkataan yang mencukupi, perkataan yang tepat, perkataan yang hikmah, perkataan yang betul. Apakah maksudnya, tuan-tuan, kat situ? Jadi kalau kita perhatikan dari sudut struktur bahasa Arab, dari sudut fiqh lughah, perkataan baligha ni terdiri daripada ba, lam dengan ghain. Pakar-pakar bahasa seperti As-Sa'alibi, seperti Al-Jauhari, seperti dalam Tajul Urus, seperti dalam Lisanul Arab, Al-Afriqi mengatakan bahawa maksud perkataan ini ialah huruf mengandungi makna sampainya sesuatu itu. Ia juga bermakna cukup. Jadi seorang yang pandai menyusun katanya sampai pesannya itu baik, mudah untuk orang faham, dipanggil orang itu
kalam yang baligh, perkataan yang sempurna, perkataan yang cukup. Jadi tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Orang yang menyampaikan Islam itu dipanggil sebagai mubaligh. Ya, dalam negara kita pun ada Jamaatul Tabligh yang cuba untuk memahamkan orang kepada Islam. Moga-moga Allah merahmati mereka dengan kerja mereka lakukan, walaupun ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Jadi pakar-pakar sastra menekankan perlunya beberapa kriteria kalau kita nak faham perkataan qaulan balighan yang Nabi kita SAW disebut oleh Allah SWT kat sini. Ia ada beberapa syarat, tuan-tuan ya. Disebut ada 5 syarat bagaimana satu kata-kata itu sampai kepada tahapnya. Itu sebab kalau kita belajar dalam hadis bahawa peristiwa berlaku ketika Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam diutuskan pada satu masa, mereka merupakan sepupu. Maka ada perkara-perkara yang tidak dibenarkan Nabi Isa untuk sampaikan kepada umat Bani Israel, kepada bangsanya sendiri. Perkataan itu ataupun dakwah itu ataupun perkara-perkara yang nak diwahyukan itu hanya sesuai disampaikan oleh Yahya alaihi salatu wassalam, bukannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa tuan-tuan? Wallahu alam. Guru kami ketika mengajar hadis ni ketika di Jordan dulu berkata, kalau kita lihat dalam penjelasan daripada ulama hadis, ini psikologi seseorang. Kerana Nabi Isa ni lahir dalam keadaan tidak berbapa, maka kebanyakan orang Yahudi pada masa itu melabelnya sebagai anak baria. Anak baria berarti anak perempuan yang tidak baik. Macam mana ibunya boleh dapat anak? Walaupun telah dibuktikan sedari kecil dia bercakap dan menunjukkan bahawa walam taku baria, ibu aku bukan seorang perempuan jalang. Nabi Isa daripada kecil boleh bercakap, membuktikan bahawa ibunya bukan begitu. Ia merupakan satu kudrat kuasa Allah untuk menunjukkan kelahiran tanpa bapa. Tapi sebahagian daripada orang Yahudi tetap menolak perkara tersebut. Jadi Nabi Isa ini dalam satu riwayat menunjukkan bahawa beliau tidak bercakap. Selepas dia berkeadaan baby dia bercakap, kemudian sebab itu dia tidak bercakap kerana hidupnya penuh dengan tekanan. Maka wajahnya menampakkan macam seorang yang apa yang kita nak sebut tuan-tuan ya, seorang yang kesedihan kerana banyak sangat label dikenakan kepada ibunya. Berbeza dengan Yahya alaihissalam, Yahya bin Zakaria, kelahirannya amat ditunggu-tunggu oleh ibu ayahnya. Maka ibu ayahnya tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian dalam konteks itu mendidiknya, membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Dia dilimpahi dengan kasih sayang. Maka apa yang dilalui oleh Nabi Yahya itu beza daripada pengalaman Nabi Isa walaupun mereka ni sepupu. Maka Nabi Yahya ni mukanya kana basaman, wajahnya senyum saja. Tapi Nabi Isa kana abusan, wajah Nabi Isa ini kelihatan sedih. Maka ada perkara-perkara yang lebih sesuai dan dijiwai oleh Yahya alaihissalam lebih tepat untuk baginda sampaikan berbanding dengan jika disampaikan oleh Isa. Maka Bani Israel akan sukar untuk memahaminya dan menghayatinya. Jadi ini perbezaan yang Allah berikan kepada setiap kita. Namun demikian, komunikasi yang efisien yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini tadi tuan-tuan, kata para ulama tafsir, maksud balighan ini yang pertama sekali, perkataan yang disampaikan itu dapat menampung kalimah yang digunakan dalam komunikasi itu, ayat, laras bahasa itu dapat menampung semua mesej yang dikehendaki. Nombor satu. Syarat nombor dua dalam komunikasi yang efisien ni tuan-tuan, disebut oleh Allah dalam perkataan di sini, seruan Allah kepada Nabi-Nya SAW supaya menyampaikan perkataan yang terbaik kepada umatnya, sama ada mereka itu munafik, sama ada mereka itu Yahudi, sama ada mereka itu merupakan orang baru masuk Islam seperti orang Arab, ataupun siapa sahaja. Perkataan yang komunikasi yang cemerlang ini, nombor dua, kalimahnya tidak berjela-jela. Saya pun takut kalau cakap benda merapu-rapu tuan-tuan yang boleh kat sekalian. Menggetar ni jumpa tuan-tuan, orang tak nampak tuan-tuan. Allahu Akbar. Takut tercakap benda-benda yang apa dipanggil, benda yang merapu-rapu lah tuan-tuan, berjela-jela. Apa dipanggil, kalau kita naik atas batas ini, guru saya pesan duduk atas batas ni. Kalau kau turun sekejap pun naik kembali segera di atas batas itu. Ibarat kita kecil-kecil lalu kat kawasan padi, kita nak tangkap ikan apa? Ikan betuk, ikan puyuh tuan-tuan ni. Kan kita tangkap, turun, naik balik semula. Jangan masuk dalam sawah tu sampai ke petang, tak naik-naik semula ke atas batas. Jadi dalam dakwah ini, komunikasi yang cemerlang itu terletak pada ayat yang tidak terlalu panjang, berjela-jela, tidak terlalu pendek sehingga menyebabkan misleading. Maknanya tuan-tuan, baina kasirin mukhil wa tawilin mumil. Jangan panjang yang menyebabkan orang jemu, orang benci. Musim Covid ni pun baca khutbah panjang-panjang, apa hal ni tuan-tuan? Pilihlah perkataan yang tepat dan cepat. Jangan kita nak baca ayat pelik-pelik sampai orang pun menunggu, termanggu-manggu. Ini nama dia dalam menyampaikan apa sahaja. Jangan terlalu panjang yang menyebabkan orang penat mendengar, tak sampai-sampai isinya. Jangan terlalu pendek sampai tergantung-gantung tuan-tuan. Ini dia maksud perkataan
bulgha ataupun baligh yang disebut oleh Allah Taala. Yang ketiga, jangan gunakan perkataan yang pelik-pelik yang orang tak faham. Contohnya berceratuk. Apa makna berceratuk, tuan-tuan? Berceratuk ni orang Melayu Melaka dulu faham lah, tapi orang sekarang tak faham. Kan kita sebut pula bahasa dialek dialek apa nama negeri kita. Lagi orang tak faham. Apa kita panggil perkataan bahasa Kelantan ke bahasa Terengganu, orang pun pelik. Apa benda yang disampaikan ni? Maka mesej dakwah itu, kalau kita nak lawak sekali-sekala, itu adalah lawak ni macam garam letak dalam makanan. Sedikit ia menyedapkan, banyak ia merosakkan. Kalau kita terlalu banyak bercakap, orang pun tak faham. Jadi yang kita anggap orang faham, kita mengajar kat sekolah asrama penuh, contohnya cikgu anak murid kita datang daripada seluruh pelosok negara termasuk Sabah Sarawak. Kita pergi cakap dialek negeri, orang tak faham. Kesian kat budak datang daripada Sabah dan Sarawak, tuan-tuan. Maka kena awasi diri kita, kerana yang Allah maksudkan kat sini menggunakan perkataan yang tidak asing dan tidak pelik. Memanglah perkataan tu ada dalam kamus Melayu, tapi dia sudah tidak digunakan lagi oleh Melayu. Janganlah kita sebut, tuan-tuan. Duduk berceratuk tadi contohnya, terseradung. Apa makna terseradung ni? Jadi yang menyebabkan orang jadi confused. Makna yang diberikan itu akan menyebabkan mereka tidak faham. Macam ada cerita lawak lah, tuan-tuan. Dulu kita kecil-kecil, nyamuk banyak kat rumah, pakai alas nyamuk itu untuk letak nyamuk kan. Orang sekarang mana ada nyamuk dah. Mereka mungkin ada alat yang lebih canggih. Rumah pun tak ada nyamuk, nyamuk pun tak hidup. Pendidikan menyebabkan nyamuk pun susah nak hidup di kawasan-kawasan barat contohnya. Maka seorang pakcik bawa bekas nyamuk itu, tunjuk pada anak saudaranya. Ni apa benda ni? Cuma tengok besi yang letak buat nyamuk bergelung-gelung tu. Anak saudara tu pun jawab dan belum confident, ni penunjuk arah kiblat. Nak tunjuk pada kita, tuan-tuan, ada benda yang memang dah tak sesuai untuk kita bawa kepada era masa kini, zaman kini, kerana keadaan dah berbeza. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata para ulama tafsir, maksud komunikasi yang Allah kehendaki di sini untuk nabinya dan kita yang nak mengikut Nabi SAW ini adalah kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan sikap orang yang sedang kita bercakap dengannya. Katalah kita ni ada servant, helper kat office. Orang ni warga asing, dia datang bekerja untuk kita mencari rezeki yang halal, datang dengan cara yang betul. Maka ada benda dia yang tak berkenan, yang kita tak berkenan tengok cara dia buat. Kita pun panggil, Mak Siti, Mak Siti. Mak Siti ni memang tak profesional. Allah, tuan-tuan tembak dengan peluru hidup, tuan-tuan. Kesian Mak Siti ni, dia pun tak faham apa profesional, tuan-tuan. Kalau kita cakap Mak Siti seorang pekerja yang baik. Mak Siti dah bekerja dengan saya 8 tahun. Banyak kejujuran Mak Siti yang kami saksikan. Orang tertinggal cincin, tinggal jam dalam bilik air pun semua dipulangkan. Kami bersyukur ada orang macam Mak Siti. Cuma Mak Siti, kalau hari Jumaat, hari Sabtu kita tak bekerja, Mak Siti kena pastikan semua tempat yang ada sampah dalam tong hitam ini dah dikeluarkan. Jadi kita puji, cakap dengan benda yang difahami oleh lawan bicara kita tu, tuan-tuan. Jangan kita pergi cakap bahasa tinggi-tinggi, orang tak faham. Orang tu tak pernah dengar bahasa Inggeris, kita cakap bahasa Inggeris dengan dia, langsung dia tak faham, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi kita, maksud kawalan balighah ni, kita menghargai orang yang sedang regu yang kita bercakap dengannya, supaya jangan bercakap bahasa yang terlalu tinggi, orang tak faham. Akhirnya mesej pun tidak sampai, tuan-tuan. Yang terakhir sekali, hendaklah kita menggunakan kesesuaian tata bahasa agar makna itu sampai dengan tepat kepada orang yang kita bercakap dengannya. Jadi kalau ada 5 perkara ni, maka masuklah ia dalam konteks yang Allah Taala nyatakan qaulan balighah, iaitu perkataan yang sampai, yang cukup. Ibarat seorang anak itu sudah pun sampai ke umur baligh, maka layak baginya mendapat tanggungjawab, dia dipanggil mukallaf. Maka demikian juga bahasa yang kita sampaikan memiliki sifat bulghah ni tadi akan menatijakan orang dapat berinteraksi dengan kita dengan baik, dan apa yang kita harapkan itu dapat dijalankan dengan sempurna. Jadi inilah dia tugas Nabi kita, dan kita dapat lihat contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam kes Arab Badui ini tadi, datang berdoa dengan suara yang lantang, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Wahai Tuhan, rahmatilah kami, wala tarham ma'ana ahadan. Janganlah rahmati orang lain selain daripada kami, wahai Tuhan. Maka Nabi pun datang kepada dia, sahabat-sahabat tengok apa tindakan Nabi. Nabi senyum, peluk dia, pegang dia dan tegur dia dengan sempurna, dengan rasa yang menyebabkan dia rasa dia part of the family. Nabi tegur, Nabi kata, laqad hajarta wasi'an, kau ni telah membataskan yang benda yang besar di sisi Allah, itu rahmat yang boleh diberi pada semua orang. Kemudian dia kencing, Nabi kata, da'u fahriku ala makan baunihi ma'an. Jangan halau dia, nantikan dia kencing sampai habis. Kerana 4 faktor yang telah dijelaskan dalam kitab Subul Salam tadi, pendidikan Nabi kita SAW, untuk mengelakkan
si Arab ini daripada lari, daripada kena najis, tempat bersepah, dan kemudian mungkin terganggu sistem wang kecilnya. Ya, jadi banyaknya pendidikan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam pendekatan masuk dalam konteks bulgha yang dijelaskan tadi, tuan-tuan. Seterusnya, bila Nabi pun nak beredah, Nabi pun datang jumpa lagi si Arab ni sekali lagi. Tempatnya telah ditunjukkan bagaimana bersihkan. Nabi bercakap, innamal masajid la yasluh lihaza, innamal masajid la tasluh lihaza. Wahai lelaki, wahai orang Arab, sungguhnya masjid tidak sesuai untuk kita kencing padanya. Maka tengok cara Nabi SAW mendidik, berkata, kalaulah Nabi halal, tentulah dia tidak mau mendengar dan defeat the purpose untuk bersihkan masjid yang kena najis tadi. Maka inilah dia cara, teknik, strategi yang kita kena belajar kuasai dalam dakwah, tuan-tuan ya. Baik, kita pergi pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat ke-64. Allah Ta'ala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan perintah Allah, dan sungguh sekiranya mereka telah menzalimi diri mereka, mereka datang kepada wahai Muhammad lalu memohon keampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan keampunan untuk mereka, nescaya mereka mendapati Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat ini kalau kita perhatikan berikutan dengan sikap setengah manusia yang cenderung melakukan dosa. Memang melakukan dosa ni, kata Syekh Muhammad Ta'ala Syarawi, dia menyeronokkan, dia mut'ah. Dia mengandungi satu mut'ah. Mut'ah ni makna kesenangan, enjoyment. Kita membuat satu maksiat, apa sahaja maksiat lah, kalau dia bagi contoh, ada satu kegembiraan. Tapi kegembiraan itu berkekalan ke tuan-tuan sifatnya? Tak, tuan-tuan. Dia akan menyebabkan kita rasa satu bebanan. Saya pernah sebut kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang tentunya bersandar kepada Nabi SAW. Sungguhnya melakukan ketaatan itu akan menyebabkan wajah itu diberi cahaya, hati itu diberi keterangan padanya, terang, nur padanya, rezeki menjadi luas, badan menjadi sihat, dan menyebabkan orang sayang kepada kita. Taat memberi kepada kita 5 faedah. Maksiat akan memberi kepada kita 5 mudarat. Apakah mudarat pertama? Wajah hilang nur, hati menjadi gusar, gelisah, badan ditimpa penyakit, kemudian rezeki menjadi sempit, dan dibenci oleh orang keliling kita. Kalau seseorang itu masa kanan hidupnya mendapat tekanan, kebencian orang tak senang dengannya, cuba cek balik semula diri. Mungkin ada terlibat melakukan maksiat sehingga Allah menghilangkan nur pada wajah, tuan-tuan. Jadi dalam kes ini, orang melakukan dosa walaupun pada hakikatnya dia seronok, tapi dia telah memadamkan cahaya daripada wajahnya, menghilangkan satu ketenangan dalam jiwanya. Rezekinya menjadi jauh, tuan-tuan. Hidupnya jadi sempit, orang jadi benci, meluat dan tidak senang dengannya, dan badannya sakit, tuan-tuan. Tu badannya sakit, itu sakit, ini satu sebab daripada dosa yang berlaku sebenarnya, kata Ibn Abbas. Dan kata-kata itu benar, kata-kata itu tentu bersandarkan kepada Rasulullah SAW, kerana para sahabat mendapat pendidikan direct daripada Nabi SAW. Jadi itu sebab dalam ayat ini menceritakan bahawa orang melakukan dosa, mereka sebenarnya menzalimi diri mereka sendiri di dunia, apatah lagi di akhirat. Jangan ada seorang berkata di akhirat tak apa, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kau tahu tak, ke akhirat itu, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari yang kau jangkakan di akhirat itu bukan macam sehari di dunia. Sehari kat dunia, sehari kat akhirat sama dengan 1000 tahun dekat dunia. Mana ada orang hidup 1000 tahun? Kita kalau hidup susah 40 tahun, sempit, dibuang kerja berapa tahun, kita akan susah, tuan-tuan. Sekejap je, tak lama. Tapi bayangkan kau sedari di akhirat, dosa yang kita buat menyebabkan kita diumbankan neraka sama dengan 1000 tahun kat dunia. Maka itu sebab Allah SWT seringkali menggunakan perkataan dosa ini dengan kezaliman terhadap diri sendiri. Hendaklah kita sedar, kerana seseorang itu akan menerima balasannya di akhirat, dan akhirat itu terlalu lama nak dibandingkan dengan dunia. Jadi sifat para sahabat ini, kalau mereka melakukan kesalahan, mereka lekas-lekas datang kepada Allah, bangun tahajud waktu malam, berdoa kepada Allah, beristighfar kepadanya. Dan mereka pun datang kepada Rasulullah untuk mohon kepada Rasulullah keampunan, mohonkan kepada Rasulullah ni supaya istighfar untuk mereka. Di samping Rasulullah ada beberapa orang sahabat yang lain yang juga merupakan orang yang mustajab doanya. Contohnya macam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, contohnya seorang tabi'i yang bernama Mukhadram, seorang yang bernama Uwais Al-Qarni yang sering saya cerita kepada tuan-tuan. Ada sahabat-sahabat Nabi seperti Anas bin Nadir yang merupakan seorang mustajab doa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai lagi mereka seperti itu, tuan-tuan. Jadi
Al-Bara' bin Azib, Usaid bin Khudair, ini merupakan wali-wali Allah di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kalau menceritakan tentang sahabat nama Abbad bin Bishr dan begitu Usaid bin Khudair, mereka ni kalau jumpa dengan Nabi waktu malam, mereka pulang, orang nampak ada cahaya pada tongkat mereka. Allah berikan kepada mereka cahaya seperti mana Allah berikan kepada Nabi Musa, cahayanya ada pada tongkat, tempat untuk menghalau kambing-kambing, saut, urutan cemeti yang ada di tangan Nabi Musa itu bercahaya. Maka demikian juga yang ada di tangan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi kalau kita perhatikan, sahabat-sahabat ini mempunyai merupakan golongan mustajab doa. Nabi SAW selepas seorang mustajab doa, maka para sahabat datang kepada Nabi untuk memohon kepada Allah keampunan. Ini namanya yang saya janjikan kepada tuan, tawassul tuan-tuan. Tawassul dengan Nabi SAW. Jadi setengah daripada para ulama tafsir membawakan ayat ini kisah selepas wafatnya Nabi SAW. Ada kalangan orang yang berdosa pergi ke Madinah, kemudian berdoa, bermunajat, bertahajud dekat Raudhah itu, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah keampunan bersungguh-sungguh. Tiba-tiba dia dengar satu suara yang mengatakan bahawa diampunkan dosanya, hendaklah dia bertaubat bersungguh-sungguh. Kadang-kadang perkara semikian berlaku pada orang tertentu tuan-tuan ya. Guru kami almarhum Syekh Dr. Noor Ali Zain Al-Qudha, bekas mufti Jordan, seorang yang faqih, seorang yang alim dalam mazhab Syafi'i, guru kami itu tuan, sering berkata bila ditanya soalan-soalan seperti ini, la yamna'u fadlullah an khalqillah. Allah Taala tidak menghalang nikmat rahmatnya kepada orang yang tertentu, tetapi tidak diberi kepada orang-orang lain. Jadi orang tertentu ni mungkin kedudukannya, kesungguhannya, keikhlasannya menyebabkan Allah beri kepadanya apa yang tak diberi kepada orang biasa macam saya tuan-tuan. Jadi nama tawassul dengan Nabi SAW atau tabaruk, mengambil keberkatan. Dan kita pun tahu ada banyak perkara yang berlaku di Masjid Nabawi, Masjid Nabi yang mulia itu tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi Imam Qurtubi sebagai contoh yang bawa dalam tafsirnya, kisah orang Arab ini mohon kepada Allah keampunan, Allah ampunkan untuknya. Datang dia kepada makam Nabi selepas kewafatan Nabi SAW, berdoa, menangis bersungguh-sungguh mengenang dosa-dosanya, diampunkan dosanya. Kerana kata setengah para ulama tafsir, ayat ini bukan sahaja menceritakan Nabi SAW ketika baginda hidup, malah selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian tuan-tuan, perkara seperti ini hanya diterangkan kepada orang berilmu saja. Orang-orang yang tidak berilmu kita bimbang, di situ berlaku silap faham tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Dan saya pun bimbang untuk berkata perkara-perkara semikian. Kerana orang-orang yang di luar sana yang senang-senang melakukan dosa, nanti kemudian berkata tak apalah, nanti kita pergi umrah kita singgah Masjid Nabawi, kita doa istighfar, mohon kat situ diampunkan dosa, seolah-olah dia memberi satu ketetapan keyakinan dia akan dapat keampunan. Ini yang tak boleh tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Sampai ke hari ini mereka meletakkan tanda capal Nabi di atas kopiah mereka, di mana sahaja. Saya ditanya soalan sedemikian, saya nak jawab, saya bukannya mufti tuan-tuan, tapi madailah untuk berkata kepada tuan-tuan bahawa Nabi SAW ini menyayangi Rasulullah, kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi ni ada banyak, kita boleh baca dalam kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim. Nanti tak lama lagi, terlebih dulu kami akan terbitkan satu kitab Imam Bukhari namanya Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, adab-adab Nabi kita SAW. Tuan-tuan tunggu, doakan. Mudah-mudahan kitab besar yang berjumlah lebih 1,500 muka surat ni, halaman ni akan dapat kami terbitkan menjelang bulan 1, lagi sebulan insya-Allah dah siap semuanya. Juga merupakan kaedah untuk mendekati Nabi kita SAW. Ada pun selain daripada itu yang dikesan daripada pendapat sekian untuk mengingati Nabi dengan melihat capal baginda. Bagi saya kan tuan-tuan, kalau kita merasakan perkara itu mengingatkan kita kepada Nabi, ayo lakukan. Kalau kita rasa tak cukuplah dengan apa yang ada, dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang dapat aku amalkan, aku dapat lihat dalam kitab-kitab dia, aku amalkan, dengan puasa Nabi, tahajud Nabi, aku nak cukup. Aku tak mau lebih. Aku tak mau jadi dipanggil kat situ bainal ifrat wa tafrit. Jadi kita bukan mengabaikan langsung, tapi tak naklah melampau-lampau sangat. Ada juga yang berkata demikian. Moga-moga kedua-duanya dalam keselamatan, dalam kebaikan lah tuan-tuan. Kita tak boleh nak memfatwakan orang itu sesat, orang tu bawa khurafat, benda syirik kepada Allah. Tidak tuan-tuan, kita tak kata gitu. Kita hanya mengatakan siapa yang nak merasakan benda tu mendekatkan diri dengan Nabi, menyebabkan dia rasa hina diri dia dan merasa betapa tingginya Nabi dan sayang kepada Nabi, rindu kepada Nabi, disertai dengan amalkan sunnah Nabi yang lain, dengan serban, jubah, amalan, baik dengan isteri, baik dengan jiran, itu semua sunnah Nabi tuan-tuan. Kalau setakat pakaian saja dengan rupa tapi meniaga pun menipu orang, tak guna tuan-tuan, ini boleh kau kasihan. Kalau pakai seperti itu kemudian ambil dia orang,
dengan cara tertentu, mendakwa macam-macam benda, ada rumah anak yatim itu ini, padahal temberang semua itu tak guna tuan-tuan, takkan beri syafaat apa pun tanda yang dipakai itu. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan, belajarlah tuan ni. Andai tuan-tuan lihat perkara itu ada kebaikan, mengingatkan kita kepada Rasulullah, ayo amalkan. Kalau kita rasa cukup dengan apa ada, aku tak nak terlibat dalam perkara ni, aku memang ini melampau-lampau dalam mengingati Nabi SAW, seolah-olah benda itu menjadi, ada jawapan-jawapan tentu diberikan oleh para ustaz keliling kita. Kita boleh lihat video-video itu. Jadilah orang yang seimbang tuan-tuan ni. Jadi saya pesan kepada yang mengikuti kuliah saya kat sini, rasa betul, amalkan. Dia tidak syirik insya-Allah. Tapi kalau kita rasa cukuplah dengan apa ada, tak payahlah aku nak melampau, aku banyak lagi benda lain yang boleh aku amalkan, sunnah-sunnah Nabi yang lain yang aku nak amalkan, silakan tuan-tuan. Insya-Allah kedua-dua berada dalam kebaikan. Boleh ya tuan ni? Wafiquka ya Syekhana Tayyib Abu Syakir, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Ya, mungkin kita boleh lihat dalam fatwa yang dikemukakan oleh Menteri Agama kita, Syekh Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, antara pandangan yang sangat baik, rujukan yang sangat banyak dalam pandangan-pandangan yang beliau kemukakan. Baik, tuan-tuan hati dan dikasihi. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang, kata Imam Mutawi Syarawi, aku daripada kecil aku baca ayat ini, aku cuba menghayati, cuba memahami, aku tak faham-faham. Ayat ini menceritakan mereka datang kepada Nabi minta ampun kepada Allah. Di samping taubat nasuha, mereka juga mencari Nabi, minta Nabi doakan untuk keampunan. Sekarang Nabi dah wafat, bagaimana aku nak memahami ayat ini dalam konteks masa, kata Imam Mutawi Syarawi. Akhirnya akhirnya orang yang saleh, yang hebat seperti beliau ni diilhamkan oleh Allah dengan berkata kata-katanya menarik untuk saya bawakan kepada tuan-tuan. Ini bersama saya ada tafsir beliau, tafsir Mutawi Syarawi. Beliau berkata, sebenarnya yang dimaksudkan kat sini, walaupun Rasul dah wafat, tapi engkau kembalilah kepada Quran, engkau kembalilah kepada sunnah, kau bacalah hadis-hadis Nabi, kau hayatilah padanya. Kalau engkau bergaduh dengan ibu bapa engkau carilah dalam hadis bagaimana nak jadi, nak kawal diri engkau. Kalau engkau bergaduh dengan isteri engkau bacalah sirah Nabi, sunnah Nabi, bagaimana hadis-hadis yang dikumpulkan berkaitan dengan kerukunan, keromantikusan. Saya pernah cerita tentang romantiknya rumah tangga Nabi SAW dalam pendekatan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Aisyah marah dengan Nabi, beliau akan berkata, demi Tuhan Ibrahim. Nabi faham itu bahawa Aisyah tengah sakit hati dengan baginda sallallahu. Kalau baginda rida, kalau Aisyah gembira dengan Nabi, kan, demi Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada perkataan pun Nabi dah boleh baca isterinya senang atau marah dengannya. Allahu akbar. Jadi kita kata Muhammad Tari Syarawi, kau melakukan dosa, kau kembali pada Allah, baca kat Al-Quran kali, baca sirah Nabi, baca hadis-hadis Nabi, maka engkau akan dapat ketenangan, engkau akan tahu bagaimana jalan keampunan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Hebat kata-kata ni tuan-tuan ni. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi dalam ayat yang berikutnya, kalau kamu lihat, la wajadullah tawwabar rahima, engkau akan dapati Tuhan kamu itu bersifat dengan tawwab. Tawwab ni kita belajar bahasa Arab, perkataan merujuk kepada fa'al, iaitu sirah mubalaghah, merujuk kepada memang Allah bersungguh-sungguh menanti taubatmu untuk diterima. Siapa yang mohon pada waktu tahajud untuk aku ampunkan, siapa mohon aku nak penuhi, aku penuhi, siapa minta aku nak berikan. Ini semua berlaku setiap malam, kata Imam Syafi'i. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, dan Imam Syafi'i mengatakan, berdoa pada waktu-waktu seperti itu seperti tembakan panah yang sangat tepat. Baik tuan-tuan hati dan dikasihi, mengah pula saya, macam-macam benda nak cover ni. Tapi walaupun nampaknya ayat yang ke-65 ni saya tak dan nak cover pada malam ni. Izinkan saya bawa malam esok, insyaAllah tuan-tuan. Oh ya, sebelum terlupa, esok kalau tuan-tuan kesempatan, tunggulah kami dalam program mengenali amalan sepanjang tahun daripada kitab Ensiklopedia Adab sepanjang tahun, yang akan saya sampaikan di Astro pada pukul 3 petang besok. Jangan lupa tuan-tuan, doakan untuk Ana. Dan kalau dapat hadir, alhamdulillah. Kalau dapat beli buku tersebut, alhamdulillah. Moga ada manfaat yang banyak padanya. Besok saya akan terangkan di Astro pada jam 3 petang. Kuliah malam esok saya akan beregu bersama dengan Syekh Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani, Datuk Dr. Abdul Basit dari Pondok Sungai Durian. Besok saya akan live bersama dengan beliau Facebook pukul 8.30 malam. Esok hari Selasa malam saya akan live bersama dengan beliau. Jadi tuan-tuan, malam esok kita buat awal pukul 8.30 malam. Dan petang esok saya ada di Astro. Moga dapat sokongan dan doa tuan-tuan.
Sekian saja untuk malam ni. Nampaknya tajuk berikutnya tak sempat untuk cover. Ampun maaf atas kekurangan. Sampaikanlah kuliah ni, share kepada orang keliling kita. Moga ada banyak manfaat padanya, ada jariah ilmu padanya. Ampun maaf terkasar bahasa, kerana kita mencari kebaikan untuk diamalkan bersama. Elakkanlah daripada menyalah-nyalahkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang. Ya, mudah-mudahan semua mereka ni punya niat yang baik di sisi Allah Ta'ala. Mungkin kesilapan-kesilapan itu tidaklah membawa kepada syirik. Mohonlah kepada Allah untuk kita dan untuk mereka keampunan. Kerana orang beriman yang antara sifat mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, beri pada kami, kepada orang yang telah melalui kami keampunan dan juga rahmat daripada-Mu. Jangan ada pun sedikit perasaan dengki dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Ya, jadi esok pukul 3 petang saya di Astro Go Shop. Bukan 2SS Astro Go Shop. Pukul 8.30 kami buat live bersama dengan Datuk Dr. Abdul Basit Al-Madani, Abu Anas Al-Madani dari Pondok Sungai Durian. Okey, jadi tuan, terima kasih tuan. Ampun maaf atas kekurangan sekali lagi. Kenang ana dan doa kalian. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون واليزام من سيء الأسقام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أكثر مالنا وولدنا وسع لنا في دارنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Siti Jamiza, Syatira Lutfi, Nur Liza Idrus, Top Fan, Kafa Akliyah, Rozila Zidan, Roziza, Mat Nur, Joita Muhammad Ali, Jalila Muhammad Ali, Hazin, Anissa Nazar, Husnia Husin, Mak Rajang Sibu, Umala Rahim, Siti Jamiza, Sasha Marim, Naimah Hashim, Umala Rahim, Nurlis, Topen, Fatimah Wati, Shirin Safa, Khairunisa Muhammadiyah, Siti Marwani, Fauzia Ismail. Terima kasih. Lazmun Syahra. Jumpa lagi malam esok insyaAllah jam 8.30. Dan bagi yang berkesempatan, tolong tonton Astro Go Shop pukul 3 petang esok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.